Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Melaka. Kita lihat soalan kita pertama, itu soalan nombor 11. Jadual dua ruang jawapan menunjukkan markah yang diperolehi oleh 45 orang murid terbaik dalam kuis kemahiran digital peringkat negeri Melaka. Soalan A, lengkapkan jadual dua di ruang jawapan. Jadi kita lihat pada ruangan jawapan, kita ada dua lajur, iaitu lajur titik tengah dan lajur sempadan atas yang perlu kita isi. Untuk mendapatkan titik tengah, kita akan ambil sempadan bawah ditambahkan dengan sempadan atas, kemudian kita bahagi 2. Jadi kita akan dapat 62. Seterusnya untuk mendapatkan sempadan atas, kita lihat pada had atas dia, iaitu 64 ini. Kemudian kita akan tambah dengan 0.5. Jadi kita akan dapat 64.5. Dan seterusnya untuk kelas yang kedua, titik tengah kita adalah 67 dan sempadan atas adalah 69.5. Jadi kita akan buat benda yang sama sehingga kelas yang terakhir. Jadi jawapan kita untuk soalan A. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Berdasarkan jadual 2, hitung min markah bagi seorang murid. Di min ini merupakan purata, jadi kita akan gunakan rumus min. Rumus min adalah sigma fx per dengan sigma f di sini. Dan untuk mendapatkan min, kita akan ambil frekuensi iaitu f, kemudian kita darabkan dengan titik tengah. Kemudian kita akan ulang untuk semua kelas. Kemudian kita bahagikan dengan jumlah kekerapan iaitu 45. Dan seterusnya kita tekan kalkulator dan kita akan dapat 49.56. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan C. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 orang murid pada paksi mencancang, lukis satu histogram bagi data tersebut. Baiklah, pertama sekali kita akan lukis paksi mengufuk. Paksi mengufuk merupakan paksi X, di mana untuk paksi mengufuk ini kita akan ambil sempadan atas. Manakala untuk paksi mencancang, iaitu paksi Y, kita akan ambil bilangan murid. Jadi kita akan lukis kedua-dua paksi seperti ini. Dan seterusnya kita akan lukis histogram berdasarkan kepada bilangan murid. Untuk kelas yang pertama, kita akan ambil 3 bilangan murid. Dan kemudian yang seterusnya kekerapan 4. Seterusnya 7. Kemudian 6. 10, 8 dan 7. Jadi ini jawapan kita untuk soalan C. Selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita mengisi semua titik tengah dengan betul, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk sempadan atas, kita tulis dengan semua dengan nilai yang betul, kita akan dapat lagi 1 markah. Selanjutnya untuk soalan B, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, kita melukis paksi dengan betul. Masing-masing kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita melukis histogram dengan nilai yang betul kesemuanya. Kita akan dapat lagi 2 markah. Dan bentuk histogram 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, selanjutnya kita lihat soalan nombor 12A, satu Roman. Hitung 315214. Ini merupakan operasi darab bagi suatu metrik. Di sini kita ada metrik 2 darab 2 dan metrik 2 darab 1. Syarat utama untuk mendarab metrik adalah kita akan ambil baris didarabkan dengan lajur. Iaitu baris untuk metrik pertama dan didarabkan dengan lajur metrik yang kedua. Jadi 3 didarabkan dengan 1 tambah 1 darab dengan 4. Kemudian kita ambil pula baris yang kedua, itu 52, didarabkan dengan 1, 4. Dan kita akan dapat jawapan 7, 13. Seterusnya 2 Roman. Diberi bahawa metrik H 3152 dan metrik I adalah metrik identiti. Berperingkat 2 darab 2. Hitung H I. Jadi kita akan ambil metrik H darab dengan metrik identiti. Iaitu 3152. Didarabkan dengan metrik identiti adalah 1001. Apabila sebarang matriks didarabkan dengan metrik identiti, kita akan dapat jawapannya adalah metrik yang sama. Jadi H darab dengan I, jawapannya kita akan dapat metrik H balik. Jadi jawapan kita adalah 3152.
Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Syarikat Jebat menjual 3 jenis minuman iaitu apple, oren dan anggur. Pada bulan Julai sebanyak 45 kartun jus apple dan 48 kartun jus anggur telah dijual. Manakala bilangan jus oren yang dijual adalah 3 kali bilangan jus apple. Diberi bahawa harga sebotol jus oren dan sebotol jus apple adalah sama. Manakala jumlah harga 2 botol oren dan sebotol jus apple adalah RM3 lebih berbanding dengan harga sebotol jus anggur. Jumlah jualan pada bulan tersebut adalah sebanyak RM34,272. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga sebotol jus apple dan sebotol jus anggur. Di sini diberi satu karton bersamaan dengan 24 botol. Jadi di sini kita ada 3 jenis jus minuman iaitu apple, oren dan juga anggur. Kemudian di sini juga diberitahu kepada kita harga bagi jus oren dan jus apple adalah sama. Jadi untuk apple dan oren ini kita boleh kumpulkan sebagai satu kumpulan, satu grup. Jadi di sini untuk apple dan oren kita nyatakannya sebagai X. Manakala anggur ini adalah Y. Kerana soalannya bertanyakan tentang harga. Disebabkan apple dan oren harga sama, jadi kita grupkan dalam satu kumpulan. Seterusnya kita akan dapatkan jumlah untuk apple, oren dan anggur. Di sini diberi. Untuk X adalah apple dan anggur. Di mana untuk apple kita ada 45 karton. Kemudian untuk oren kita ada 148, itu tambah 148. Jadi jumlah keseluruhan untuk kedua-dua apple dan oren ini kita akan dapat 193. Kemudian untuk Y iaitu anggur. Anggur di sini kita ada 148 karton. Kemudian daripada karton ini kita akan nyatakan dalam bentuk botol, kita akan darab dengan 24 masing-masing di sini. Jadi untuk X kita akan dapat 4320. Kemudian untuk Y itu anggur kita akan dapat 3552. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi harga. Di sini harga apple dan harga oren adalah sama. Kemudian dinyatakan adalah harga 2 botol jus oren dan sebotol jus apple. Jadi di sini kita ada 3X. Dia bersamaan dengan harga 1 botol jus anggur dan kita tambahkan dengan RM3 di sini. Itu bersamaan dengan 3 tambah Y. Baiklah, seterusnya kita akan bentukkan persamaan linear. Persamaan linear yang pertama adalah berkenaan dengan jumlah jualan iaitu RM34,272. Jumlah jualan ini adalah berkaitan dengan jumlah botol yang dijual. Jadi kita akan ambil X di sini iaitu 4320X tambah dengan 3552Y sama dengan 34,272. Dan seterusnya adalah harga iaitu 3X tambah dengan 3 tambah Y. Jadi kita akan ubah suai persamaan ini. Kita akan dapat 3X tolak Y sama dengan 3. Jadi persamaan kedua kita adalah 3X tolak Y sama dengan 3. Jadi kita ada 2 persamaan linear di sini. Kemudian kita akan tukarkan kepada bentuk matriks. 43, 20, 3552, 3 negatif 1 darab dengan XY sama dengan 34272 dan 3. Kemudian untuk mendapatkan XY, kita akan songsangkan matriks kita. 1 per dengan A darab D iaitu 4320 darab dengan negatif 1 tolak dengan 3552 darab dengan 3. Kemudian A dengan D bertukar tempat, itu 1 berada di atas, 4320 berada di bawah. Kemudian untuk B kita akan tukar tanda daripada positif akan jadi negatif 3552. Kemudian C juga bertukar tanda jadi negatif 3. Kemudian darab dengan 34272 dan 3. Seterusnya kita akan menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita ambil simultaneous equation, kita tekan 1. Kemudian untuk unknown kita tekan 2. Pertama sekali kita akan masukkan untuk persamaan yang pertama iaitu 4320 sama dengan 3552 sama dengan 34272 sama dengan. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 3 sama dengan
negatif 1 sama dengan dan 3 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, terdapat jawapan untuk X sama dengan 3. Kita tekan sekali lagi sama dengan, terdapat Y sama dengan 6. Pada seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A1 Roman, kita akan dapat 2 markah, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan A2 Roman, langkah pengiraan 1 dan jawapan 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita menulis persamaan linear terdapat 1 markah tertukar pada bentuk matriks 1 lagi markah. Kemudian kita menggunakan matriks songsang 1 markah dan jawapan akhir masing-masing 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 13A, diberi set semesta X besar sama dengan 4 kurang sama dengan 12, di mana X adalah integer, set K adalah nombor ganjil dan set L adalah faktor 40. Soalan 1 Roman, senaraikan semua unsur bagi set K dan juga set L. Jadi set K merupakan nombor ganjil di antara nombor 4 sehingga 12. Jadi jawapan kita di sini adalah terdiri daripada nombor 5, 7, 9 dan 11. Seterusnya set L faktor bagi 40. Kita ada nombor 4, kita ada 5, kita ada 8 dan kita ada 10. Seterusnya 2 Roman, lukis kemerajah Venn bagi menunjukkan hubungan antara set semesta, set K dan juga set L. Jadi kita lihat dulu set K dan juga set L, kita ada unsur yang sama iaitu 5. Jadi bermaksud set K dan set L ini merupakan set yang bertindan. Jadi pertama sekali kita akan lukis set semesta. Selalunya kita akan buat bentuk segi 4. Kemudian kita labelkan dengan simbol set semesta. Kemudian set K dan set L kita akan lukis secara bertindan. Kita buat macam tu. Bertindan. Di mana bertindan itu ada unsur iaitu 5. Kita tulis di sini 5. Di sini kita labelkan sebagai K dan sini sebagai L. Kemudian kita masukkan unsur-unsur yang ada di dalam setiap set. Set K kita ada 7, kita ada 9 dan kita ada 11. Kemudian untuk set L kita ada 4, kita ada 8 dan kita ada 10. Kemudian dalam set semesta keseluruhannya kita masih lagi ada nombor 6 dan juga nombor 12. Jadi inilah jawapan kita untuk soalan A2 Roman. Seterusnya kita lihat soalan B. Suatu suasa lidik tentang permainan yang disukai oleh sekumpulan budak lelaki telah dilakukan oleh Cikgu Yo. Kedua tiga menunjukkan hasil suasa lidiknya. 1 Roman, Raja 4 berdasarkan jawapan menunjukkan kemerajaan Venn yang tidak lengkap. Diberi bahawa set F merupakan murid yang menyukai permainan bola sepak, set T menyukai permainan sepak takraw dan set B yang menyukai permainan badminton. Gunakan maklumat dalam jadual 3, lengkapkan gambar rajah Venn di ruang jawapan. Ini terlihat pada ruangan jawapan. Pertama sekali untuk mendapatkan bilangan bagi setiap bahagian, kita akan tengok adakah terdapat bahagian yang bersilang 3 set tersebut, iaitu F, B dengan T, iaitu berada di kawasan tengah ini. Kita lihat di sini, kita ada bola sepak, sepak takraw dan juga badminton. Kita ada 1. Jadi 1 berada di tengah-tengah sekali. Kemudian terlihat pula bola sepak dan juga badminton, kita ada 5. Jadi ruang pada bahagian bola sepak dan badminton adalah berada di sini dan jumlahnya adalah 5. Jadi di sini kita dah ada 1. Jadi kita ambil 5 tolak 1, kat sini kita ada 4. Kemudian kita lihat pula sepak takraw dan badminton. Sepak takraw badminton kawasannya berada di sini dan bilangannya adalah 10. Jadi 10 tertolak dengan 1, tinggal 9. Seterusnya, bola sepak dan sepak takraw kita ada 15. Bola sepak dan sepak takraw berada di kawasan ini. 15 tolak 1 kita akan dapat 14. Dan seterusnya, badminton kita ada keseluruhannya adalah 30 orang. Badminton berada di sini dan jumlahnya adalah 30. Jadi kita ambil 30 tolak 4 tolak 1 dan tolak 9. Jadi kita akan dapat 16. Seterusnya adalah sepak takraw, kita ada 40. Sepak takraw adalah berada di kawasan ini. Jadi kita ambil 40 tolak 14, tolak 1 dan tolak 9. Kita akan dapat 16. Yang terakhir adalah bola sepak, kita ada 60. Dan bola sepak berada di kawasan ini. Dan kita ambil 60 tolak 4,
tolak 1 dan tolak 14 dan kita akan dapat 41. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B2 Roman. Hitung jumlah murid yang menyukai sekurang-kurangnya 2 jenis permainan. Jadi apabila dikatakan sekurang-kurangnya, dia mesti 2 permainan, 3 permainan. Ada 2 dan lebih. Jadi 2 permainan dan 3 permainan. Jadi kita akan ambil 4, 9, 1 dan 14. Jadi kita akan tambah, kita akan dapat 28. Kemudian untuk soalan 3 Roman, hitung bilangan murid yang tidak menyukai permainan bola sepak. Kita lihat set bola sepak iaitu berada di sini. Jadi yang tidak meminati bola sepak yang berada di luar iaitu 16, 9 dan juga 16. Kita tambah ketiga-tiga dan kita akan dapat 41. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A1 Roman, terdapat 1 markah, untuk set K dan set L 1 lagi markah. Untuk soalan A2 Roman, kita lukis kemunajah Venn, kita akan dapat 3 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita melengkapkan kemunajah Venn, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, 1 markah dan 3 Roman, 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 14. Pejah 5.1 menunjukkan titik K yang berada pada satu satah kartes. Transformasi T adalah translasi negatif 2, 4. Transformasi P adalah pantulan pada garis Y sama dengan 4. Nyatakan koordinat imej bagi titik K di bawah transformasi berikut. Objek kita adalah K iaitu 5, 2. Kita lihat soalan pertama iaitu T. Pertama sekali kita lihat koordinatnya adalah 5, 2. Kemudian transformasi yang dilakukan adalah T, iaitu translasi negatif 2, 4, iaitu 2 ke kiri, 4 ke atas. Jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jawapan kita di sini koordinatnya adalah 3, 6. Seterusnya 2 Roman TP. Jadi objek kita masih lagi 5, 2. Untuk gabungan transformasi, kita akan buat transformasi yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, iaitu P. Kemudian diikuti dengan T. P ini merupakan pantulan pada garis Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4, garisnya berada di sini. Kemudian kita pantul, kita kira kotak 1, 2 dan 1, 2. Dia berada di sini, koordinatnya adalah 5, 6. Kemudian kita lakukan transformasi T negatif 2, 4. 2 ke kiri, 4 ke atas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dan jawapan akhir kita adalah koordinatnya 3, 10. Seterusnya kita lihat soalan B. Pejah 5.2 menunjukkan 3 sesi 4, JKLM, QPSR dan UTWV dilukis pada satu satah kartes. Soalan 1 Roman, UTWV ialah imej bagi JKLM di bawah gabungan transformasi HG. Jadi ini merupakan imej dan ini merupakan objek. Dan berlakunya gabungan transformasi HG. Dan kita lihat objek kecil, imej besar, berlaku perbezaan saiz. Jadi kita dapat tahu bahawa transformasinya adalah pembesaran. Jadi sebelum dia membesar, kita lihat kita ada satu bentuk di sini sebagai bentuk clue kita. Jadi objek ini akan beralih ke sini dahulu, kemudian baru dia membesar. Jadi di sini kalau kita lihat transformasinya adalah pantulan. Jadi kita kena dapatkan garis tengah-tengah di antara objek ini dengan imej yang kecilnya. Jadi garis pantulannya adalah pada kedudukan X sama dengan 1. Jadi untuk transformasi G, kita nyatakan pantulan pada garis X sama dengan 1. Seterusnya adalah H. H ini merupakan pembesaran. Bila pembesaran, dia perlu ada faktor skala dan juga pusat. Pertama sekali kita lihat faktor skala terlebih dahulu. Kita akan kira kotak, imej dan objek. Untuk imej kita ambil garis WT ini. Dia ada 3 kotak. Kemudian dia sepadan dengan SP 1 kotak. Jadi ini untuk mendapatkan K, kita akan ambil imej per dengan objek. Jadi 3 per 1 kita dapat K sama dengan 3. Dan seterusnya untuk mendapatkan pusat pembesaran. Untuk mendapatkan pusat pembesaran, kita akan sambungkan bucu-bucu yang sepadan. Yang di sini kita ambil bucu V sepadan dengan bucu R. Kita buat satu garis lurus dengan menggunakan pembaris.
kemudian W sepadan dengan S. Jadi tergaris saja. Dan kita akan dapat satu titik persilangan antara dua garis tersebut. Jadi adalah pusat pembesaran kita, iaitu koordinatnya negatif 4, 2. Jadi untuk H, kita boleh nyatakan bahawa pembesaran K sama dengan 3, pusat negatif 4, 2. Pada seterusnya, kita lihat soalan 2 Roman. Diberi bahawa luas kawasan berlorek ialah 224 meter persegi. Hitung luas UT WV dalam meter persegi. Pada di sini diberi kepada kita luas kawasan berlorek iaitu 224, dan kawasan berlorek ini merupakan sebahagian daripada luas imej. Kemudian akan ditanya kepada kita untuk mendapatkan luas objek. Jadi kita akan gunakan rumus luas imej iaitu K kuasa 2 darab dengan luas objek. Kemudian untuk luas imej kita akan ambil kawasan berlorek iaitu 224 ditambahkan dengan X. X ini merupakan nilai ruang yang kosong di sini, dan ruang ini, bentuk ini adalah sama dengan bentuk objek. Jadi kita sama dengan faktor skalanya adalah 3 kuasa 2 darabkan dengan X. Di sini kita telah membentuk persamaan linear. Kemudian kita akan dapat terus nilai X. Di sini tekan kalkulator, kita dapat 252. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A 1 Roman, kita akan dapat 1 markah, dan 2 Roman kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan B 1 Roman, G kita akan katakan pantulan pada garis X sama dengan 1, kita dapat 2 markah. Untuk H pembesaran 1 markah, K 1 markah dan pusat 1 markah, kita akan dapat 3 markah. Seterusnya untuk soalan B 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 15 A. Jadual 4 bulan 1 menunjukkan saiz kasut yang dipakai oleh 16 orang murid dalam kelas 5 Opal. Soalan 1 Roman, lengkapkan plot titik di ruang jawapan. Kita lihat pada ruangan jawapan, kita ada plot titik berkenaan dengan saiz kasut. Jadi kita akan plotkan saiz kasut bagi data yang kita ada ini. Ini kita ambil data yang pertama iaitu 9. Kita akan plotkan di sini. Kemudian 7.5 berada di sini dan 6.5. Ini jawapan kita untuk soalan A1 Roman. Seterusnya terlihat soalan 2 Roman. Nyatakan beza saiz kasut murid-murid dalam kelas 5 Opal. Jadi untuk menyatakan beza, kita akan dapatkan julat. Iaitu kita ambil nilai yang paling besar tolak dengan nilai yang paling kecil. Di sini nilai paling besar adalah 11 tolak 6. Dan kita akan dapat 5. Dan seterusnya terlihat soalan B. Darjah 4 bulan 2 menunjukkan masa yang diambil oleh sekolah murid dalam suatu acara larian. Berdasarkan jadual 4 bulan 2, bina satu plat kotak pada rajah yang disediakan pada ruangan jawapan. Jadi untuk melukis plat kotak, kita perlu ada 5 nilai, iaitu nilai minimum, nilai maksimum, kuartil pertama, kuartil ketiga dan juga median. Pertama sekali kita akan susun dulu data kita mengikut urutan menaik. Dan nilai minimum kita di sini adalah 12 dan nilai maksimum adalah 54. Sebenarnya untuk dapatkan median, dan median ini merupakan nilai yang berada di tengah-tengah data. Jadi nilai yang berada di tengah-tengah data di sini adalah 32. Ini merupakan median. Kemudian untuk dapatkan Q1, kita akan dapatkan nilai yang berada di tengah-tengah pada setengah data yang pertama. Jadi di sini Q1 adalah 28. Kemudian Q3 kita tengok setengah data yang terakhir yang berada di tengah nilainya adalah 43. Yang ini Q3. Jadi kita akan plotkan kelima-lima nilai ini pada ruangan jawapan. Jadi nilai minimum 12 yang berada di sini. Nilai maksimum 54. Kemudian nilai median 32. Nilai kuartil pertama 28. Kemudian kuartil ketiga 43. Kemudian kita akan sambungkan titik-titik ini
nilai minimum kepada kuartil pertama dan nilai maksimum kepada kuartil ketiga. Dan kita akan buat kotak pada kuartil pertama dan kuartil keempat, kuartil ketiga seperti ini, dan kita garis untuk median. Ini jawapan kita untuk soalan B1. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B2 Roman. Daripada pelat kotak yang dibina di 15B1, hitung julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Jadi untuk mendapatkan julat, kita ambil nilai maksimum tolak dengan minimum. Jadi untuk julat, 54 tolak dengan 12, kita dapat 42. Kemudian julat antara kuartil, kita ambil kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama, iaitu 43 tolak 28, kita dapat 15. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan A1 Roman, kita akan dapat 2 markah. Dan 2 Roman, 1 markah. Dan untuk B1 Roman, kita melukis pelat kotak, kita akan dapat 3 markah. Kemudian untuk julat, kita dapat 1 markah dan julat antara kuartil 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan bahagian C. Di mana dalam bahagian ini mengandungi 2 soalan, kita cuma perlu jawab 1 soalan sahaja. Kita lihat soalan kita pertama, itu soalan nombor 16A. Unit kurikulum sekolah telah mengadakan perkhemahan tahunan di Pusat Perkhemahan Madani. Cikgu Murugan dan Cikgu Syafiq ditugaskan untuk menyediakan pengangkutan dan mereka telah memilih untuk menyewa 2 buah bas. Bas M akan dinaiki oleh Cikgu Murugan bersama 36 orang murid dan 3 orang guru lain. Manakala bas N akan dinaiki oleh Cikgu Syafiq bersama dengan 34 orang murid dan seorang staf sekolah. Jumlah tambang bagi bas M dan bas N masing-masing ialah RM2,150 dan RM1,875. Dengan menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan, hitung tambang untuk seorang dewasa dan seorang kanak-kanak. Jadi di sini kita ada 2 buah bas. Kita lihat dulu untuk bas M, kita ada murid dan juga guru. Jadi di sini kita nyatakan X itu adalah untuk murid dan Y itu untuk guru. Kita lihat untuk bas M, Cikgu Murugan bersama-sama dengan 36 orang murid dan 3 orang guru lain. Jadi di sini kita ada 36 orang murid tambahkan dengan 4 orang guru. Dan jumlah tambangnya ialah 2,150. Kemudian terlihat pula untuk bas N, terdiri daripada Cikgu Syafiq bersama-sama dengan 34 orang murid dan seorang staf. Jadi bilangan dewasa kita akan ada 2 dan bilangan murid 34. Jadi kita akan tulis 34X tambah 2Y sama dengan 1875. Jadi di sini kita ada 2 persamaan. Jadi kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Menggunakan kaedah penghapusan, kita kena samakan perkali bagi pemberi ubah. Jadi kita lihat untuk Y, kita akan hapuskan Y. Untuk persamaan pertama, kita ada 4Y dan persamaan kedua, 2Y. Jadi kita ambil persamaan kedua didarabkan dengan 2. Jadi di sini kita akan dapat 68X tambah 4Y sama dengan 3,750. Jadi di sini perkali untuk Y telah pun sama pada persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi kita akan hapuskan, kita akan melakukan operasi tolak. Jadi kita akan ambil persamaan 3 tolak dengan persamaan 1, iaitu 68X tolak dengan 36, kita akan dapat 32X. Kemudian 4Y tolak 4Y, terhapuslah Y. Kemudian 3,750 tolak dengan 2,150, terdapat 1,600. Jadi untuk dapatkan X, kita bahagi 1,600 dengan 32 dan kita akan dapat RM50. Kemudian untuk mendapatkan Y, kita akan gantikan nilai X ini di dalam mana-mana persamaan. Jadi di sini cikgu akan gantikan X sama dengan 50 dalam persamaan 2. Kita gantikan X sama dengan 50 dalam 2. Untuk persamaan 2, 34X iaitu 34 didarabkan dengan 50 tambah dengan 2Y sama dengan 1875. Dan di sini kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat Y sama dengan 87.50.
Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan A ini, kita menulis persamaan linear terdapat satu markah. Kemudian kita singkirkan satu pemberi buah satu markah, jawapan X satu markah dan jawapan Y satu lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat soalan B. Terdapat dua pertandingan yang akan diadakan semasa perkemahan, iaitu pertandingan kraft dan masakan. Bilangan peserta pertandingan kraft X orang dan bilangan peserta pertandingan memasak Y orang adalah berdasarkan syarat-syarat berikut. Ada 3 syarat. Pada ruang jawapan, lukis garis dan lorekkan rantau yang memuaskan semua syarat. Jadi pada ruang jawapan kita telah pun diberi 2 garis. Kita lihat untuk ketaksamaan kita yang pertama. Syarat yang pertama, bilangan peserta pertandingan kraft sekurang-kurangnya 2 kali bilangan peserta memasak. Jadi di sini kita boleh nyatakan bahawa X lebih besar sama dengan 2Y. Ataupun kita boleh akaskan dia, terdapat 2Y kurang sama dengan X. Kemudian untuk 2 Roman, bilangan peserta pertandingan memasak sekurang-kurangnya 1/7 bilangan peserta pertandingan kraft. Jadi kesamaan yang kita boleh tulis adalah Y lebih besar sama dengan X/7. Seterusnya untuk 3 Roman, jumlah peserta pertandingan tidak melebihi 60 orang. Jadi X tambah Y mesti kurang sama dengan 60. Kemudian kita akan lihat 2 garis yang dibagi. Di manakah kesamaan yang itu? Pertama sekali kita tengok kesamaan pertama, 2Y kurang sama dengan X. Tukar pada bentuk persamaan. Kemudian kita kena buat jadual untuk menentukan garis tersebut. Ini X, Y kita pilih bila X sama dengan sifar, Y akan jadi sifar. Dan bila kita pilih X sama dengan 60, kita dapat Y sama dengan 30. Jadi kita akan lihat pada graf kita akan cuba plot, iaitu 0,0 di sini. Kemudian 60, 30, 60, 30 berada di sini. Jadi ini merupakan garis 2Y sama dengan X. Kemudian kesamaan kita yang kedua, Y besar sama dengan X/7. Kita tulis dalam bentuk persamaan, Y sama dengan X/7. Kemudian kita buat garis kecil untuk ada 2 titik saja, X, Y. Bila kita pilih X sama dengan sifar, Y juga akan jadi sifar. Kemudian bila kita pilih nilai X sama dengan 70 dan Y kita akan dapat 1. Jadi kita cuba plot, jadi 0,0 di sini, kemudian 71 di sini. Jadi garis di bawah ini merupakan garis Y sama dengan X/7. Jadi satu lagi garis yang tidak ada di sini, iaitu garis X tambah Y kurang sama dengan 60. Iaitu X tambah Y kurang sama dengan 60. Tukar pada bentuk persamaan. Kemudian kita akan buat jadual kecil X dan Y. Kalau X kita pilih 6, kalau X kita pilih sifar, maka Y akan jadi 60. Kalau kita pilih X sama dengan 60, Y akan jadi. Jadi kita akan plotkan 0, 60 dan juga 60, 0. Ada 2 titik, kemudian kita akan guna pembaris untuk sambungkan kedua-dua titik ini untuk membentuk garis lurus. Jadi kawasan yang terlibat di sini. Ini jawapan kita untuk soalan ini. Bila sudah terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini, kita melukis satu garis terdapat 1 markah. Kemudian kita lorekkan kawasan yang dikendaki terdapat 2 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah 3 markah. Seterusnya terlihat soalan C. Selain itu, aktiviti eksplorasi secara berkumpulan juga telah dilaksanakan. Jadwal 6 menunjukkan jarak antara stesen-stesen yang perlu dilalui. Setiap kumpulan akan bermula dari tapak perkemahan dan perlu mengumpulkan ketelaluan yang ada pada pusat P, Q, R, S, T, U dan V seterusnya kembali ke tapak perkemahan. Jadi di sini kita ada mula dan tamat pada titik yang sama. Jadi di sini kita akan melakukan cuba jaya untuk mendapatkan laluan yang paling terbaik. Ini jawapannya. Di sini kita akan lalu dari tapak perkemahan ke P.
Jumlah jaraknya di sini adalah 500, kita guna teorem Pythagoras. Kemudian daripada P kita akan ke S. Kemudian dari S kita akan turun ke T. Kemudian T kita akan pergi ke U. Kemudian dari U ke R. Kemudian dari R ke V. Dan seterusnya dari V kembali semula ke tapak perkemahan. Ini jawapan kita untuk soalan ini. Kita akan tulis seperti ini, iaitu dari P tapak perkemahan dia pergi ke P. Kemudian nyatakan jumlah jarak yang dilalui bagi laluan terpendek. Jadi kita akan tambahkan ke semua laluan ini dan kita akan dapat 3,900. Kemudian dari segi pemberian markah, kita nyatakan laluan yang betul, kita akan dapat 3 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat soalan D. Jadual 5 menunjukkan pelan keuangan Cikgu Murugan untuk tempoh masa sebulan. 1 Roman, hitung aliran tunai Cikgu Murugan. Untuk mendapatkan aliran tunai, kita akan dapatkan baki pendapatan, kita akan tolakkan dengan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Jadi kita akan ambil 5,380 tolak dengan 2,250 dan tolak lagi dengan 2,900 dan kita akan dapat RM230. Dan seterusnya untuk 2 Roman, Encik Murugan ingin menyertai program perkemahan peringkat antarabangsa yang akan diadakan di Paris. Perlu membuat bayaran ansuran yuranan penyertaan sebanyak RM450 sebulan dalam tempoh 4 bulan. Berapakah nilai lebihan atau kurangan dalam aliran tunai terbarunya? Katakan satu cara kepada beliau sekiranya dia ingin mengekalkan aliran tunai positif. Kita ambil 450 tolak dengan 230, di Encik Murugan perlukan lagi RM220 sebulan. Jadi bagaimanakah dia perlu dapatkan RM220 ini dalam tiap-tiap bulan? Jadi di sini kita perlu lihat kepada perbelanjaan tidak tetap. Jadi Encik Murugan perlu mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Jadi di sini kita lihat belanja dapurnya adalah RM1,500. Jadi dia kena kurangkan belanja dapur. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Untuk soalan 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan cadangan 1 lagi markah. Dan kita dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan soalan ini menyumbang sebanyak 15 markah. Dan seterusnya kita lihat soalan yang kedua, itu soalan nombor 17A. Cik Mazuki adalah seorang pemilik sebuah tempat peranginan di Mersing. Kemudian dia akan menyiapkan 2 jenis kek, iaitu P dengan Q, di mana ada proses membakar dan proses menghias. Penghasilan 2 jenis kek ini adalah berdasarkan pada syarat-syarat berikut. Tidak ada 3 syarat. Kemudian soalannya, tulis 3 ketaksamaan linear yang mewakili syarat-syarat di atas. Kita lihat syarat yang pertama, jumlah masa membakar untuk kedua-dua jenis kek tidak lebih daripada 360 minit. Kita lihat kek P dengan kek Q, masa membakar masing-masing adalah sama, 30 dan 30. Ini kita akan tulis 30X tambah 30Y, kemudian kurang sama dengan 360 minit. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, jumlah masa menghias kedua-dua jenis kek adalah sekurang-kurangnya 240 minit. Dan masa menghias masing-masing juga adalah 20. Jadi kita ambil 20X tambah 20Y besar sama dengan 240. Kemudian untuk syarat yang ketiga, nisbah bilangan kek jenis P kepada jenis Q yang dihasilkan tidak kurang 2 nisbah 1. Jadi 2 nisbah 1 iaitu 2Y dia akan nisbahkan dengan X. Jadi kita boleh tulis 2Y kurang sama dengan X. Dan dari segi pemberian markah, kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk setiap syarat dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan D. Encik Mazuki membeli sebuah van bernilai RM135,000.
Kemudian beliau membuat bayaran pendahuluan sebanyak 12% dan bakinya dibayari oleh pinjaman dari Bank Y dalam tempoh 9 tahun dengan kadar faedah mudah 2.75% setahun. Hitung bayaran asuran bulanan dalam ringgit yang perlu dibayar olehnya. Jadi ini adalah faedah mudah. Pertama sekali kita dapatkan prinsipalnya terlebih dahulu. Dia bayar 12% dan bakinya adalah pinjaman iaitu 88%. Kita ambil 88% didarabkan dengan RM135,000 dan kita akan dapat jumlah pinjaman adalah RM118,800. Jadi kita akan menggunakan faedah mudah iaitu PRT, iaitu P nya adalah 118,800 darabkan dengan R nya 2.75 darabkan dengan tempohnya 9 tahun. Ini adalah jumlah faedah. Kemudian jumlah faedah ini kita akan tambah pula dengan jumlah prinsipal 118,800. Kemudian sekali kita akan bahagikan dengan jumlah bulan iaitu 9 tahun darab dengan 12 dan kita akan dapat RM1,372.25. Kemudian dari segi agihan markah, untuk nilai prinsipal kita akan dapat 1 markah. Kemudian faedah mudah di sini kita kira kita dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan C. Darjah 7 menunjukkan sebuah kolam renang berbentuk segi 4 tepat P, Q, T dan V. Di sini kita ada 3 bahagian, di mana bahagian segitiga ini adalah untuk kanak-kanak dan segi 4 kecil ini juga untuk kanak-kanak dan bahagian berwarna kelabu itu adalah untuk dewasa. Untuk soalan 1 Roman, hitung perimeter dalam meter kawasan kolam renang untuk kanak-kanak. Jadi di sini kita kena dapatkan pokok keliling bagi segi 3 dan juga segi 4. Di sini 60, sini 80 dan PR adalah 100. Kita gunakan teorem Pythagoras. Dan di sini untuk kawasan kanak-kanak yang berbentuk segi 4 kecil itu, di sini adalah 70. Kita ambil 180. Tolak 50, tolak 60, dapat 70. Kemudian untuk UT, kita ambil 80, tolak 52, kita dapat panjangnya untuk di sini 28. Jadi kita tambah pokok keliling kedua-dua bentuk ini. 60 tambah 80 tambah 100 untuk segi 3 dan untuk segi 4. Kita akan ambil 70 tambah 70 dan 28 tambah 28 dan kita akan dapat 436. Selanjutnya 2 Roman, luas dalam meter persegi kawasan kolam renang dewasa. Jadi untuk dapatkan luas kawasan kolam renang dewasa, kita akan ambil luas segi 4 tepat keseluruhan ini dan kita tolak dengan luas segi 3 dan tolak dengan luas segi 4 kecil ini. Jadi kita ambil 180 darab dengan 80 tolak dengan luas segi 3, 1/2 80 darab dengan 60 tolak dengan luas segi 4, 70 darab 28 dan kita akan dapat jawapan 10,040. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan 1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Selanjutnya untuk soalan D, darjah 8 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Encik Mazuki sejauh 60 km dalam masa 3T minit dengan memandu kereta dari tempat peranginannya ke bandar S. Kemudian diberi di sini kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas tempoh masa berehat adalah sama. Jadi kadar perubahan jarak ini merupakan laju. T masa yang pertama ini dan yang terakhir ini adalah sama. Kita lihat soalan 1 Roman, hitung nilai T. Jadi di sini kita akan dapatkan laju bagi kedua-dua bahagian ini dilabelkan sebagai A dan ini adalah bahagian B. Di mana A dengan B ini adalah sama. Untuk A, laju jarak pemasa jaraknya 24, lajunya T. 24 per dengan T, kita samakan dengan laju bahagian B. Jaraknya di sini kita ambil 60 tolak 24, kita akan dapat 36.
iaitu per dengan masa. Masa di sini adalah 3T tolak T tambah 10. Kemudian di sini kita boleh ringkaskan lagi persamaan ini. Kita akan dapat 24 per T sama dengan 36 per 2T tolak 10. Dan kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat T sama dengan 20. Selanjutnya soalan 2 Roman. Hitung laju purata keseluruhan perjalanan Encik Marzuki dalam kilometer per jam. Jadi untuk laju purata kita akan ambil jumlah keseluruhan perjalanannya iaitu 60 km dan bahagikan dengan jumlah masa iaitu 3T. T tadi terdapat 20, jadi 3T sama dengan 60. Jadi kita ambil 60 per dengan masa dalam jam. 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Jadi 1. Dan terdapat 60. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan 1 Roman, langkah pengiraan terdapat 1 markah, jawapan 1 markah. 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 15 markah untuk soalan ini. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.